Didik TV KPM. Baik, kembali kita di menengah atas di Didik TV KPM. Wow, di segmen ini nampaknya kita nak lakukan satu aktiviti yang cukup menarik. Memandangkan Mira pun dah lengkap berapron. Cikgu wajib pun sama. Kenapa ni cikgu? Kita nak buat apa pula kali ni cikgu? Nak masak ke? Mungkin ikut nak masak. Tak. Kita kan nak buat racun perosak organik. Okey. Jadi kita dah sediakan semua barang-barang untuk menghasilkan racun perosak organik. Ya, baik cikgu. Jadi boleh cikgu terangkan apa bahan dan peralatan yang kita perlukan dalam langkah kerja penghasilan racun perosak organik ni cikgu? Okey, bahan kita ada 3 bahan utama. Yang pertama cili padi, yang kedua bawang putih dan juga ketiga sabun. Dan sabun ini nanti kita dah siap bancuh ke dalam larutan. Jangan letak sabun sekali, nanti habis blender mak kita. Oh, macam tu cikgu tips ya? Ya. Saya ingatkan letak sekali dengan sabun. Tidak. Baiklah, bahan dan peralatan kita dah tahu. Langkah pertamanya bagaimana cikgu Waji? Langkah pertama kita mulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah kedua kita mesti pastikan murid-murid faham tentang langkah-langkah keselamatan. Yang pertama kita pakai apa? Pakai apron. Apron ini adalah langkah keselamatan. Ya. Murid-murid lelaki biasanya dia pakai tali leher. Jika dia pakai tali leher, mungkin tali leher dia tersangkut dekat blender ke, terpotong ke, dan bajunya maknya marah pasal bajunya putih. Nah, itu langkah keselamatan dari segi pakaian. Yang kedua, langkah keselamatan penggunaan alatan. Kita tengok pisau, tajam kan? Betul. Okey, tapi pisau ini dibawa tidak kalau di sekolah kita akan menggunakan pisau lipat ataupun pisau yang matanya kita boleh tarik ke dalam dan tarik keluar untuk faktor keselamatan murid-murid di sekolah. Ya, betul tu. Dan kalau murid-murid di sekolah ingin menggunakan pisau ini juga, pastikan mendapat pengawasan daripada penjaga ataupun guru di sekolah kan cikgu? Ya, betul. Jangan sendiri-sendirilah. Betul. Baik. Dan satu lagi, kita menggunakan barang-barang elektrik. Dan barang elektrik disambung dengan elektrik dan kita juga menggunakan air. Jadi ada berlakunya nanti Betul? litar pintas ataupun terkena Renjatan elektrik. Ya, betul. Jadi itu yang kita terapkan di sekolah lah, langkah-langkah keselamatan. Baiklah. Ingat tu kawan-kawan, antara langkah keselamatan yang perlu dititik beratkan. Baik cikgu, seterusnya. Okey, seterusnya untuk menghasilkan langkah kerja menghasilkan racun perosak organik, yang pertama tadi kita kena sediakan bahan dan peralatan. Okey, nanti dalam peperiksaan jawab dululah. Bahan dan peralatan kena sediakan. Kita dah sediakan, okey. Lepas tu kita kena buat apa? Okey, kita buat sama-sama. Yang pertama, bahan ini yang kita dah sediakan mesti kita sediakan. Okey, pertamanya cili. Kita ambil dulu cili. Cili. Okey, ambil dan kita buang dia punya tangkai. Baiklah. Okey, kita mulakan. Buang tangkai. Tangkai ni keras. Kalau masuk dalam blender, nanti blender pun rosak. Mak saya marah. Okay. Betul. Okay, jadi kita potong sampai habis yang dalam ni lah. Okey. Boleh? Boleh, cikgu. Oh, pandai ni, biasa ke dapur ni. Okey, dan cikgu, saya pun pakai sarung tangan ni cikgu. Kenapa tu cikgu? Ini pun adalah faktor keselamatan pada kita dan juga pada murid-murid yang guna. Kita menggunakan cili. Kalau cili akan rasa apa? Rasa pedas. Rasa pedas. Jadi pedasnya akan lekat di tangan. Ya, nanti panas tangannya. Jadi kalau digatal mata, dia akan pegang mata. Bila pegang mata, dia akan kepedasan. Ya. Okey. Baiklah. Okey, dah potong semua kan? Okey, semua dah potong. Okey, kita ambil pula bawang putih. Bawang putih. Okey, bawang putih ni pertama kita kupas dulu. Ada kulit dia, kita buang. Okey, buang kulit dia. Kupas, buang kulit dia. Okey. Kulitnya perlu dikupas terlebih dahulu untuk bawang putih. Kalau dia blender pun, boleh kisar pun, dia tak terkisar ni. Ya. Okey. Kenapa bawang putih cikgu bukan bawang merah? Bawang putih dia ada kesan yang lebih baiklah terhadap serangga. Ya. Baik. Dan juga selepas kita buang dia punya kulit, kita potong.
potonglah 2 ke 3 je. Okey. Okey, potong. Okey, dah siap, potong. Okey. Okay. Saya punya kulit pun, ini pun sudah siap dipotong. Sudah dikupas. Ini untuk bawang putih. Kemudian bawang putih ni kita perlu potong kepada, kita perlu racik-racikkan dia ke cikgu? Ya, kalau boleh. Hirislah ya? Hiris. Perlu tak boleh dihiris. lah, potonglah 2 3. Lepas ni kita akan kisar supaya dia lebih halus. Ya. Okey. Kalau kisar besar-besar macam ni nanti rosaklah mata blender kita, mata Nampak pengisar. daripada potong tu memang pandai memasak ni. Baiklah cikgu. Ini untuk bawang putih. Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya. Okey. Ya. Lepas tu kita kena timbang. Okey. Timbang. Okey, timbang ikut yang telah disyorkan tadilah. Ya. Okey. Berapa cikgu? Okey, untuk Berapa beratnya? cili kita kena timbang sebanyak 100 gram. Dia kena timbang lah. Ni, timbang. Okey, cuba tengok. Okey, okey. Dia semua Baik. kena ada bekasnya. Alamak, bekas. Boleh. Cikgu timbang ni cikgu? Okey. Okey. Nampak tak? Okey, kita onkan. Okey, timbangkan dia sebanyak 100. 100. 100 gram. 100 gram. 100 gram ni, bolehkah saya nak tambah lagi cikgu? Boleh, tapi kita ikut yang disyorkan. sukatan Kerana dia yang telah melibatkan kos. Kalau kita tambah banyak-banyak, kesan dia sama. Jadi Rugilah. rugilah. Dah berapa ya? 53. 53, sikit lagi cikgu. Sikit lagi. Okey. Boleh cikgu? Okey. Okey, 71 saya tambah saya punya sikit cikgu Okey. Telah dipotong tadi. 85. Okey. Okey, 90. Kita nak Okey, 100 90. gram. Okey. Okey cikgu, satu lagi. Selesai. Ambil, masukkan dalam pengisar. Mhm. Ambil pengisar tu. Ambil pengisar. Masukkan. Okey, masukkan dalam tu. Saya akan Okey, masukkan cikgu ya. 100, ya. 100 gram tadi kita masukkan dalam pengisar. Okey, kita letak lagi di atas tu. Kita timbang pula bawang putih. Tu. Mangkuknya. saya, Tak apa. Baik. Okey, okey, melompat dalam bawang putihnya. Masukkan bawang putih. Okey. Bawang putih berapa gram cikgu? 200. 200 gram. Berapa? 100 lebih. Okey. 100 cili, 200 gram bawang putih. Ya. Okey cikgu. Okey, 200 cantik. tepat. Okey, 200 tepat cantik. Baiklah. Mira akan ambil dan sama juga campurkan cikgu. Campurkan dia. Kita akan campurkan. Baiklah. Okey. Langkah Tu berikutnya. masukkan air sebanyak 500 ml. Air sebanyak 500 ml. Ya. Okey. Air ni air biasalah cikgu biasalah. Air biasa sebanyak 500 ml. Campurkan. Baiklah. Okey. Mhm. Lepas tu masukkan sedikit sabun, cecair sabun. Oh, sabun yang sudah dilarutkan ni baru kita campurkan. Campurkan. Bukanlah sabun buku tu kita potong-potong masuk dalam ni. Baiklah. Ini larutan air sabun. Biar dia serasi. Baik. Ini berapa banyak cikgu? Okey, tuang separuh daripada itulah. Separuh ya. Okey. Dalam anggaran 250 ml lah. Okey. Okey. Baik. Okey. Kemudian tu kita tutup. kita tutup Baiklah, kita tutup dia. dan kita letak atas dia punya mesin. Dan kita akan mulakanlah mengisar. Mengisar. Baiklah. Cikgu, saya sambil-sambil saya nak mengisar ni cikgu, bolehkah cikgu terangkan kepada mereka yang sedang menonton ni antara kepentingan mengapa kita lakukan organik punya berbanding kalau kita menggunakan bahan kimia? Okey. Okey, untuk penggunaan organik seperti yang kita maklum, organik ni sangat mesra alam. Okey, dan juga dia adalah bebas daripada racun kimia. Di mana kesan racun kimia amat sangat berbahaya kepada kehidupan, kesihatan, terutamanya generasi-generasi yang akan datang. Jadi bila kita menggunakan organik, dia lebih mesra alam dan bahan-bahan dia pun mudah didapati di dapur. Okey, dah sudah kisahnya.
Saya dah set kisar dah ni, cikgu. Oh. Ini hasilnya. Lepas kita dah campur-campur tadi, inilah orang kata kisarannya lah. Kisarannya. Okey, cikgu. Okey. Untuk selepas dikisar, kita kena masukkan ke dalam botol. Ke dalam botol. Dan botol yang saya tengokkan, cikgu masukkan dalam botol kaca. Kenapa botol kaca, cikgu? Botol kaca kerana bahan-bahan ini dia mengeluarkan wap reaktif. Jadi jika kita guna pakai corong, nanti ikut tumpah. Saya ambil corong. Baiklah. Ada corong gitu. Ini pun antara langkah keselamatan juga, cikgu. Okey, kita ada sediakan. Okey. Kita menggunakan corong. Dan dia lebih tahan lama lah kalau dalam tu. Kalau botol plastik, nanti boleh menyebabkan dia ada rosak, dia tertumpah. Okey, masukkan. Baiklah, cikgu. Ini untuk corong. Dan juga antara peralatan lain yang digunakan ialah penapis. Adakah penapis ini diperlukan untuk letak sekali di atas ni, cikgu? Belum lagi. Oh, belum lagi. Cepat benar ni. Macam nak balik awal ni. Sebab saya teruja tengok proses kita ni. Belum siap lagi. Okey. Wah, bau dia kan, cikgu, seakan-akan bau cili sos lah. Pasal penggunaan cili dan bawang putih tadi. Baiklah. Okey, dah kisar sampai halus. Okey, dah habis. Okey. Jadi kita menuang bahan yang telah dikisar tadi ke dalam bekas kaca dan ditutup rapat. Tutup rapat. Okey, dah tutup rapat, kita berhenti di sini. Bukan. Proses itu berhenti untuk diperam selama 1 hari. Oh, tak boleh guna terus? Tak boleh, belum lagi. Biarlah orang kata, biar dia berkenal-kenalan lah kat dalam tu. Biar dia serasi bahannya supaya nanti dia akan menjadi satu bahan yang lebih hebat. Itu yang kita nak tu. Baiklah. Jadi kita peramlah 1 malam. Kan? Okey, bahan ini akan diperam selama 1 malam. Kemudian baru boleh digunakan. Tapi kita pun tak boleh nak tunggu selama 1 malam di sini, cikgu. Tak boleh. Okey, kita ada bahan yang dah siap. Ya, dah siap. Kita ada bahan yang dah siap di bawah ni. Kalau Mira boleh tunjukkan kepada kawan-kawan. Ini antara bahan yang sudah diperap selama 1 hari. Ya. Itu kan lain berbeza. Dia dah ada kandungan dia dah mendap. Itu maksudnya dia dah 1 hari kita telah peramkan dia. Okey, seterusnya bila dah kita dapatkan dia 1 hari, okey, kita goncang sikit. Ya, ada sebati lagi. Okey, seterusnya kita kena tuangkan dia ke dalam, ambil bekas. Okey. Bekas ni. Kemudian, cikgu. Okey, kita ini baru kita guna tapis. Oh, begitu. Baiklah, kita menggunakan tapis. Kemudian, saya akan bukalah. Kita goncang, cikgu. Goncang. Goncang terlebih dahulu supaya larut semua bahan di dalam. Okey. Kemudian saya buka. Kemudian, cikgu, saya tuangkan. Saya tuangkan di sini. Mengapa menggunakan penapis tu, cikgu? Supaya hasilnya tadi kita cuma dapat cecair sahaja. Kerana kita akan menggunakan penyembur. Jika ada banyak serbuk-serbuk ataupun bahan mendapan, dia akan merosakkan inilah kita punya penyembur tadi. Oh, begitu. Jadi ini antara langkah penting juga. Andai katalah murid terlupa proses yang ni, cikgu, untuk menapis ni. Bagaimana? Adakah kita punya racun perosak kita tak menjadi? Dia jadi, tapi itulah dia akan merosakkan peralatan yang lain tadi. Jadi kita tapis dia dengan betul lah. Baiklah. Baik. Jika dah kita letakkan di dalam bekas lain lah. Tidak penuh kan. Baik, cikgu. Dia akan diturun. Saya pun ada satu soalan juga ingin bertanya kepada cikgu. Ada tak bahan lain yang mungkin murid-murid boleh guna pakai untuk penghasilan racun perosak organik ni selain daripada menggunakan bawang putih dan juga cili merah? Ya, murid-murid boleh dapatkan lagi daripada bahan-bahan lain seperti halia tadi. Halia pun sangat bagus untuk menghalau serangga ni. Dia jadi sebagai racun perosak. Serai wangi boleh tambah. Jadi kita yang ini adalah asas. Jadi kalau untuk komersial bergantung kepada yang ingin mencubalah dalam bidang ni. Boleh letakkan untuk orang kata resepi rahsia untuk mungkin perniagaan. Kuas ke? Ya, betul. Banyak herba-herba ni banyak dia punya kelebihan dia selain daripada untuk kita dan juga untuk mengawal perosak tadi.
Baiklah. Siapa sangka rupanya bahan-bahan di dapur ni anda boleh gunakan untuk penghasilan racun perosak organik ni. Baiklah Cikgu, ini saya dah siap tapis bahannya. Langkah seterusnya, apa yang perlu saya lakukan? Oh, langkah seterusnya kita kena pergi ke segmen seterusnya rupanya kan. Oh, kelas seterusnya lah. Seterusnya. Ni sampai kita tapis je dulu. Baiklah. Kalau macam tu kawan-kawan, kita sudah tapis. Lepas ni apa pula proses seterusnya? Kita tanya Cikgu Wajih, tetapi kita akan berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini hanya di slot Mendengar Atas Didik TV KPM.